Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya. Insyaallah hari ini kita mulakan pengajian pada muka surat 29. Kita bincangkan tajuk hukum tentang bahagian-bahagian binatang ada dua macam. Di bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, anggota yang terpotong dari binatang itu, maka hukumnya adalah hukum bangkai, kecuali bulunya. Bulu binatang tidak menjadi najis, sama ada matinya dengan sebab disembelih ataupun tidak. Tetapi tulangnya adalah najis bila matinya tidak disembelih, kalau binatang yang halal dimakan dagingnya. Dan yang kedua, benda basah yang keluar dari dalam badan binatang itu, maka mana-mana yang tidak mempunyai tempat yang tetap, maka hukumnya suci. Seperti air mata, keringat ataupun peluh, air liur, hingus, termasuk kahak, dan mana-mana yang tempatnya tetap, maka hukumnya najis. Seperti tai, begitu juga air kencing. Melainkan apa yang asalnya berpunca dari binatang itu sendiri, seperti air mani dan telur. Adapun nanah, darah, tahi dan kencing dari binatang, kesemuanya najis. Kita bincangkan tajuk ini dulu. Pertama, yang dimaksudkan dengan anggota binatang yang terpotong ataupun terputus daripada binatang itu, maksudnya binatangnya masih lagi hidup, tetapi umpamanya kakinya terputus, ataupun kepaknya, ataupun ekornya, ataupun giginya dan sebagainya. Maka anggota binatang yang hidup yang terputus, maka hukumnya adalah hukum bangkai, walaupun binatangnya belum mati, masih lagi hidup. Umpamanya kalau sekiranya seekor lembu tidak disembelih, tapi dipotong saja kakinya sebelah, boleh tak sebelah pahanya dipotong? Untuk yalah, kalau nak satu keluarga nak sembelih satu ekor lembu, dia bila nak habis, lalu dipotong satu-satu. Dipotong kakinya, pahanya yang sebelah saja untuk dimakan. Adakah boleh dimakan? Adakah halal dimakan? Maka tidak boleh. Kenapa? Kerana hukumnya adalah najis. Maka hukum anggotanya saja, kakinya yang terpotong itu saja, yang terputus daripada binatang itu saja yang hukumnya najis. Binatangnya yang masih lagi hidup itu tidak najis, kecuali anjing dengan babi yang telah kita bincangkan. Begitu juga kalau sekiranya telinganya terpotong, maka kalau sekiranya telinganya terputus, sama ada dipotong ataupun tercepit ataupun apa cara sekalipun, walaupun binatangnya masih lagi hidup, maka telinga yang terputus daripada binatang itu adalah hukumnya najis. Kita dah katakan, kalau benda yang dihukum najis, maka dia adalah haram. Tidak ada benda yang najis halal dimakan. Tidak ada benda yang dihukumkan najis halal dimakan, tak ada. Jadi najis mesti hukumnya haram dimakan. Kecuali bulu. Kenapa dikatakan bulu saja, tidak kulit? Kerana kulit kalau dikupas waktu hidup-hidup, matilah kawan tu tadi, dah tak ada kulitnya. Itu tak pernah orang lakukan.
Yang biasa dilakukan ialah bulunya digunting, seperti kambing biri-biri. Maka digunting bulunya masih lagi hidup, diambil bulunya. Saya tak tahu sama ada kambingnya dibiarkan hidup, dipelihara lagi, ataupun selepas itu disembelih ataupun sebagainya, wallahu alam. Jadi umpamanya kalau sekiranya bulunya digunting waktu binatang itu masih lagi hidup, maka bulu itu tidak najis. Hanya bulu binatang saja tak najis. Semua binatang, sama ada kambing, lembu, ayam, kucing, kecuali anjing dengan babi. Itu ada khilaf tentang hukum bulu tadi. Semua binatang bulunya tidak najis, walaupun sekiranya binatang itu dah mati lalu bulunya diambil, maka bulunya tidak menjadi najis. Kalau binatang yang mati menjadi bangkai dan najis kecuali dua, bulu dan juga kulit. Lalu kupas kulitnya, lalu dibersihkan, kita istilahkan dengan sama, supaya jangan busuk. Maka kulitnya suci dan bulunya suci, boleh dipakai, tapi tidak boleh dimakan. Kecuali kalau binatang yang halal dimakan dagingnya matinya disembelih, seperti kambing disembelih, maka kulitnya boleh dimakan. Tapi kalau kambing mati bukan kerana sembelih, maka kulitnya juga haram dimakan kerana dia adalah hukum bangkai, tapi tidak najis. Dia suci, artinya boleh digunakan walaupun binatang itu mati tidak disembelih. Sama ada binatang itu halal dimakan ataupun haram dimakan, seperti gajah, rimau, buaya. Maka diambil kulitnya, maka dibersihkan, disamak, boleh dipakai, tidak najis. Sehingga kan kalau dijadikan sebagai tikar alas untuk sembahyang, juga sah sembahyangnya, kerana dia tidak najis. Jelas Hanya dua saja, iaitu bulu dan juga kulitnya. Tetapi kalau sekiranya binatang yang masih lagi hidup bulunya tanggal, maka bulunya juga tidak najis. Itu bulu saja. Yang lain daripada bulu, anggota yang terputus ketika binatang itu masih hidup, maka hukumnya bangkai. Hanya bulu saja. Saya ingat dulu masih lagi kanak-kanak kat kampung kecoh, kerana ada bantal yang isi dalamnya bulu ayam. Bukan pakai kekabu, tapi pakai bulu ayam. Lalu kecoh, boleh tak kita pakai bulu ayam yang digunakan itu disembelih ataupun tak disembelih? Kalau disembelih, dia tidak najis. Tapi kalau tak disembelih, kalau disembelih oleh orang kafir pun hukumnya bangkai. Dari bulunya boleh kita pakai ke tidak? Itu kecoh. Maka sebenarnya bahawa bulu binatang sama ada diambil waktu hidupnya ataupun selepas matinya, maka hukumnya suci, tidak najis dan halal dipakai saja. Dipakai untuk pakaian ataupun alat perkakas, alas tempat duduk, kesemuanya halal. Semuanya diharuskan dan dibolehkan. Kecuali bulu babi. Ada khilaf, tapi pendapat agak lemah yang menyatakan bahawa bulu babi tidak najis. Kerana ada riwayat menyatakan bahawa ada sahabat yang menggunakan bulu babi untuk menjahit kasutnya yang koyak. Kerana bulu babi dia kuat, tahan lasak. Jadi kalau kasut perlu pada bahan yang tahan lasak. Kalau sekiranya dia tidak tahan lasak, dia akan cepat koyak, putus. Maka ada riwayat yang menyatakan bahawa sahabat ada menggunakan bulu babi untuk menjadi benang
menjahit kasutnya tadi. Dan kita tahu bahwa para sahabat kalau dalam perjalanan maka dia sembahyang, kasutnya tidak ditanggalkan, dipakai terus. Nah, jadi bulu babi itu kalau najis sembahyangnya tidak sah. Maka pendapat ini menyatakan dengan itu menunjukkan bahwa bulu babi juga tidak najis, boleh digunakan dan ianya adalah suci. Seperti hukum bulu yang lain. Berdasarkan kepada arti bulu itu hukumnya suci berdasarkan kepada firman Allah di dalam Al-Quran. Yang mana Allah Ta'ala menyatakan bahwa Allah Ta'ala menjadikan bulu binatang asy'ariha wa sufiha wa asy'ariha mata'al lakum, asasan wa mata'al lakum. Bahwa bulu kambing dan bulu biri-biri kami jadikan untuk kamu sebagai alat perkakas. Maka dia umum. Yang dimasukkan bulu kambing artinya seperti rambut yang lurus. Kalau suf artinya kambing biri-biri yang halus, yang berputar-putar. Nah, jadi kedua-duanya sama ada bulunya dia panjang, lurus, ataupun yang bulunya kerincing, maka kedua-duanya dijadikan untuk alat perkakas kita gunakan di dalam kehidupan ini. Perbahasannya ialah kalau sekiranya dia najis, benda najis tak boleh dipakai. Bukan hanya waktu sembahyang saja, sembahyangnya batal tidak sah kerana ada najis. Waktu kita tidak sembahyang pun, dalam keadaan biasa pun, benda najis tak boleh dipakai. Hukumnya haram. Nah, tak boleh kita memakai benda yang najis. Sebab itu pakaian kita yang suci apabila terkena najis disuruh basuh. Hukumnya adalah wajib. Nah, jadi apabila dijadikan untuk alat perkakas, berarti untuk kita gunakan. Kalau dia najis tak boleh digunakan. Maka itu menunjukkan bahawa bulu binatang dia adalah perkakas. Maka ianya boleh digunakan, maka dia tidak najis. Digunakan, bukan untuk dimakan. Ya, bulu tak ada orang makan bulu kambing kan. Nah, itu dah dasarnya tadi. Jadi sebab itu kalau kita balik kepada pendapat ini, maka tak usah kecoh lah sekarang. Kan dulu sikit hari ada kecoh. Berus gigi dengan berus untuk bersihkan kasut tu, ada dikatakan dibuat dengan daripada bulu babi. Jadi kalau sekiranya pendapat ini sah, kalau kita pakai, berarti ianya tidak menjadi apa-apa, kerana itu adalah alat perkakas. Nah, tetapi pendapat ini tidak masyhur. Dan pendapat mazhab yang 4, Syafi'i, Hanafi, Hambali dan juga Maliki menyatakan bahawa bulu babi adalah najis. Tapi ada pendapat ulama yang menyatakan dia tidak najis berdasarkan kepada riwayat tadi. Dan kalau kita lihat bahawa dalilnya agak mantap juga pendapat ini, kerana dia berdasarkan kepada amalan sahabat. Nah, jadi kalau sekiranya amalan sahabat, berarti ianya tentu sekali ianya diambil daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pun ada menyatakan bahawa kita perlu ambil sunnah Nabi dan sunnah Khulafair Rasyidin min ba'di. Nah, jadi kalau kita berdasarkan kepada dalil ini, pendapat yang menyatakan bulu babi itu tidak najis boleh dipakai juga. Nah, walaupun yang masyhur, begitu juga jumhur ulama mazhab yang 4, kesemuanya menyatakan bulu babi adalah najis. Nah, yalah, kalau kita perhatikan kenapa, wallahu alam, dan itu juga merupakan rahmat Allah Ta'ala. Sebab apa? Seperti mana yang kita contohkan tadi, bahawa memang diakui bulu babi itu dia merupakan suatu yang amat kokoh sekali. Dia tahan lasak. Jadi alat untuk menjahit kasut dan sebagainya, maka ianya diperlukan.
Jadi perkara itu kalau kita hadapi sudah ada dia punya penyelesaian. Bahawa ada pendapat yang berdasarkan kepada amalan sahabat bahawa ianya boleh dipakai. Malahan kasut yang dipakai di alas kaki, yang mana para sahabat kalau musafir mereka sembahyang mereka memakai kasut, kerana mereka sembahyang ketika musafir di tanah lapang saja, di padang pasir. Tetapi kalau sekiranya mereka ada yang menyatakan bahawa bulu babi itu adalah najis, maka itu merupakan pendapat yang masyhur, kerana ianya kembali kepada hukum asal bahawa babi itu adalah binatang yang najis. Maka keseluruhan anggota babi itu kesemuanya adalah najis. Daripada dasar ini maka ianya adalah juga kokoh. Jadi pendapat jumhur ianya lebih diterima. Tapi persoalannya ianya kita tahu kalau sekiranya ada orang-orang yang berpendapat lalu dia menyatakan ini kita tengok macam bulu babi, dia kata tak ada apa masalah kalau bulu babi. Nah, berarti kita tahu bahawa dia pakai pendapat yang menyatakan bulu babi itu tidak najis dan boleh digunakan sebagai alat perkakas. Dan kita sendiri terpulanglah kalau sekiranya kita pegang kepada pendapat jumhur ulama yang masyhur, ia tetap najis. Malahan kita pun tak begitu memerlukan bulu babi tadi. Wallahu a'lam. Jadi tujuan kita bentangkan supaya kita tidak keliru dan tidak buruk sangka apabila kita melihat ada kaum muslimin yang berlainan pendapat dan juga berpegang kepada pendapat yang berbeza. Kita tahu dalilnya, dasarnya tadi, maka tidak perlu untuk kita jadikan perbantahan ataupun pertelingkahan tadi. Begitu juga penulis kitab ini menyatakan bahawa tulang binatang juga adalah najis. Tulang binatang juga najis apabila matinya bukan disembelih. Sama ada binatang yang halal dimakan dagingnya ataupun yang tidak halal dimakan dagingnya, maka tulangnya najis. Dan di sini pun terdapat juga beberapa pendapat yang menyatakan bahawa tulang binatang tidak najis. Dasarnya juga berdasarkan kepada amalan sahabat. Kerana ada diriwayatkan bahawa para sahabat menggunakan sikat yang dibuat daripada tulang binatang. Jadi termasuk kalau tulang tadi seperti gading gading gajah, ataupun giginya, maka tanduk, kesemuanya termasuk tulang. Tapi yang khilaf ialah najis dengan tidak najis, bukan halal dimakan. Saya tekankan lagi, jangan sampai keliru. Saya tak kata bahawa tulang binatang, tulang bangkai halal dimakan. Tidak. Saya hanya menyatakan dia tidak najis. Pendapat ada yang menyatakan tulang bangkai tidak najis berdasarkan kepada amalan sahabat yang ada menggunakan sikat yang dibuat daripada tulang. Kan kita jumpa juga sebagian sikat dulu dan sekarang ada yang dibuat daripada tulang, mungkin mahal lah. Jadi kalau ada orang memakai sikat daripada tulang, tidak perlu kita nak buat masalah lah. Lalu kita jumpa dia, awak tahu tak binatang ini disembelih ke tidak? Tulang binatang ni tulang kambing yang disembelih ataupun tidak? Jangan cari gaduh kan. Kerana kita tahu ada pendapat yang menyatakan bahawa tulang termasuk gading dan sebagainya, ianya tidak najis. Walaupun pendapat yang masyhur seperti mana bulu babi tadi, mazhab yang 4 termasuk Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan juga Maliki menyatakan dia adalah najis. Pendapat jumhur yang terkuat menyatakan najis, tetapi ada pendapat yang menyatakan tidak najis tulang bangkai berdasarkan kepada amalan sahabat. Masalahnya apabila kita ada juga hobi kan,
yang suka simpan tengkorak binatang. Umpamanya kepala singa, kan? Tengkorak rusa dan sebagainya dengan dia punya tanduk dijadikan perhiasan. Adakah kita boleh persoalkan? Tidak perlu persoalkan. Sebab ada khilaf tadi, ada pendapat yang mengatakan bahawa tulang, tanduk, gading dia tidak najis. Maka kalau orang itu menggunakan pendapat tadi, kita tidak boleh bantah kerana kita tahu ada dalil. Dalilnya ialah amalan sahabat. Walaupun kita berpendapat mengikut jumhur ulama bahawa ianya najis, tapi kalau ada orang yang berpegang kepada tidak najis, maka ianya adalah sesuatu yang tak boleh kita persalahkan. Kerana selagi pendapat itu berdasarkan kepada satu Al-Quran, hadis, itu dinamakan dengan ijma' ulama, ijma' sahabat. Artinya kalau sahabat ada memakainya, kalau dia adalah haram, pasti sahabat lain akan menegurnya, akan melarangnya. Sebab pakai kasut daripada bulu babi, terang-terangan. Sikat yang dipakai bukan sekali, selalu. Tentu yang lain mengetahuinya. Kalau dia pendapat ini salah, sahabat yang memakainya salah, pasti sahabat yang lain akan melarangnya. Tetapi tidak ada yang melarangnya. Itu dinamakan dengan ijma' sukuti. Diam tanda setuju. Jadi sahabat yang lain tidak menegur yang memakai sikat daripada tulang, menunjukkan mereka menyetujui bahawa itu tidak salah. Kalau mereka anggap itu salah, mereka akan tegur dan akan melarangnya. Bukan kita. Kalau kita, jangan ambil tahu hal orang lah. Nanti cari gaduh, ya kan? Kubur masing-masing, masing-masing jawab. Tapi para sahabat sikapnya tidak begitu dalam soal agama. Kalau perkara yang salah, dia akan tegakkan bahawa itu adalah salah. Kalau benar, dia akan mengatakan itu benar. Jadi kalau salah akan dilarang, kalau benar akan didiamkan. Itu berdasarkan, itu yang dinamakan dengan ijma' sahabat. Tapi ijma' namanya ijma' sukuti. Artinya ada yang melakukan, yang lain tidak melarangnya. Berarti setuju. Maka daripada dasar ini juga, kalau kita makan semeja, lalu ada yang minum bir, kita semeja dengan dia, kita tak minum bir, dia minum bir, macam mana? Kita setuju tak dia minum bir? Bahawa bir itu boleh diminum, tak salah? Setuju ke tak setuju? Tak setuju. Tak setuju, mesti kena larang. Menyatakan bahawa itu bir, hukumnya haram. Kalau dia minum juga, kita angkat kaki, pindah meja lain. Kalau kita duduk dekat situ juga, berarti kita setuju. Ianya tak salah, nak minum-minumlah. Tapi saya tak minum. Itu namanya ijma' sukuti. Persetujuan secara body language. Body language kita, kerana kita diam, tidak membantah dan tidak membaikot, berarti kita setuju. Jadi menyetujui perkara yang mungkar adalah salah. Jadi tak boleh. Walaupun kita tak ada kuasa untuk mencegahnya, tapi kita harus cegah dengan hati, iaitu dengan bertindak mengasingkan diri. Tidak boleh duduk semeja. Ataupun minta. Ini yang agak berat dah. Kalau awak nak minum, hukumnya haram, tapi jangan duduk kat meja ni lah, duduk kat meja sana. Itu awak tanggung sendiri, kita tidak mau subahat. Jadi gaduh ke tidak? Oh, jadi gaduh, masuk internet nanti kan. Kalau ada yang berani macam tu. Sahabat seperti itu. Sehingga kan apabila Abu Bakar menyatakan ketika dia dilantik, kalau saya salah, hendaklah kamu betulkan. Lalu seorang tak dikenali berdiri depan khalayak ramai di masjid. Khalifah sedang mengadakan pidatonya setelah dia dilantik sebagai khalifah, ketua negara. Kalau sekarang presiden ataupun perdana menteri. Lalu dia punuskan pedangnya, lalu dia katakan, ya Khalifah Abu Bakar, kalau engkau bengkok, aku luruskan dengan pedang aku ni. Itu dia sahabat. Imannya tadi di dalam
menegakkan agama tadi. Tentu sekali lah, kalau kita perhatikan, kita harus lakukan dengan betul. Kalau perkara yang betul dilakukan dengan salah pun salah juga. Tentu sekali kita tahu peraturan dan sebagainya. Jadi tak perlulah untuk kita bertindak begitu, keluarkan pisau ataupun sebagainya. Hanya kita cakap ya. Kita sama-sama orang Islam, dia tahu itu haram. Jadi kalau awak nak minum juga, itu terpulang pada awak. Tapi kita katakan itu haram, saya harap awak pindahlah kat meja tempat lain. Kalau awak tak mau pindah, saya terpaksa pindahlah. Nah, sebab saya tak nak syubhat. Saya cakap baik-baik lah, jangan kutuk. Kalau kutuk itu yang bergaduh. Apa punya orang Islam tak tahu ini haram, macam setan yang sebagainya. Itu tak salah. Itu namanya cara yang salah. Kita menegur yang betul, mesti caranya pun betul. Tetapi wajib, itu perintah. Harus kita tegaskan yang salah itu tidak boleh disetujui. Sama ada dengan pengakuan lidah ataupun dengan diam. Dan kerana dalam Islam diam sebagai menandakan setuju. Itu dikatakan dengan ijma' sukuti tadi. Wallahu alam. Nah, kemudian perkara yang kedua. Benda basah yang keluar dari dalam badan binatang. Yang dimasukkan tadi ialah daripada dalam. Tadi anggota yang luar. Seperti bulu, kakinya dipotong, telinganya dipotong, tanduknya dipotong. Nah, tetapi ini adalah benda yang keluar daripada dalam badan binatang. Ada yang najis, ada yang tidak najis. Dasarnya ialah kalau sekiranya dia ada tempat yang khusus, ada dia punya kantong dia khusus, tempat dia proses, mereka keluar daripada situ. Karena kita tahu bahawa air kencing ada pundi-pundinya. Begitu juga tai kat urut usus besar. Nah, maka dia ada tempatnya yang keluar. Dan begitu juga salurannya yang khas. Maka dia hukumnya najis. Tapi yang tidak ada tempat khusus, prosesnya tadi seperti air ludah. Walaupun air ludah di mulut, tetapi dia tidak ada tempat khas. Keseluruhan mulut kita tadi. Nah, begitu juga dengan kahak. Maka dia tidak ada tempat yang khusus sebagai tempat pemrosesannya tadi. Maka dia tidak najis. Maka kesimpulannya, air liur, kahak, begitu juga dengan peluh, maka itu tidak najis. Air liur binatang tidak najis. Jadi kalau sekiranya kucing minum dekat air tadahan kita, jangan dibuang. Kerana kucing tidak najis dan air liur binatang juga tidak najis. Kecuali anjing lah, itu khusus. Ada larangan daripada Nabi SAW. Tetapi selain daripada anjing, maka dia tidak najis. Dan kita dah bincangkan, babi adalah sama seperti anjing. Jelas? InsyaAllah. Kemudian benda yang khusus tadi, yang tempatnya khusus seperti tai dan juga air kencing, maka dia adalah najis. Termasuk juga kita tahu muntah juga adalah najis. Begitu juga darah pun najis. Termasuk nanah juga najis. Sebab nanah dia daripada darah yang telah rosak. Maka darah dengan nanah dia adalah sama. Maka itu ada hukumnya najis kerana ada dalil yang lain. Daripada ayat Al-Quran juga hadis yang menunjukkan darah itu adalah najis. Maka dia umum. Sama ada darah binatang ataupun darah manusia. Darah dia adalah najis. Kecuali darah yang sedikit. Maka dia tidak najis. Dimaafkan. Bukan tidak najis. Dimaafkan. Termasuk darah yang sedikit yang dimaafkan ialah darah kudis. Darah luka. Itu dimaafkan. Umpamanya luka, lalu kita tampal, lalu bergerak kita sembahyang, rukuk, sujud, dia bergerak-gerak lalu keluar darahnya ketika kita sembahyang. Sembahyangnya batal ke tidak? Tidak batal. Itu maknanya dimaafkan. Ini berdasarkan kepada para sahabat.
ketika mereka berperang bersama Rasulullah SAW. Mereka berperang pakai pedang, bukan pakai senapang. Kalau pakai senapang tembak mati terus. Tapi kalau pedang kadang-kadang luka sana, luka sini dan sebagainya. Apabila masuk waktu sembahyang, mereka terus sembahyang. Nah, dengan luka-luka tadi yang masih lagi berdarah. Begitu juga dengan pedang mereka tadi yang mereka tatak musuh. Tentu sekali kena darah. Jadi darah yang ada di senjata, alat yang tajam, begitu juga ataupun benda yang tajam ataupun yang licin juga adalah cukup hanya dikesat saja, tak perlu dibasuh seperti pisau ataupun sebagainya. Jadi kalau sembelih kambing bulan haji, waktu korban tak perlu dibasuh. Jadi dah sembelih hanya kita kesat saja, dah bersih. Nah, maka boleh sembelih lagi lah, tak apa-apa. Nah, jadi tak perlu dibasuh. Itu cara mensucikan alat yang licin daripada darah tadi. Dan dalilnya tadi ialah bahawa darah luka itu dimaafkan para sahabat tadi, yang mana mereka di dalam peperangan mereka juga sembahyang dengan luka-luka mereka dan juga dengan darah, membawa pedang dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa darah kudis termasuk darah, dihukum darah sedikit, maka itu dimaafkan. Sedikitnya berapa banyak, bagaimana ukurannya? Maka tidak ada ukuran yang tepat. Dia adalah kembali kepada uruf, kebiasaan kita, penilaian kita. Artinya ramai-ramai yang ada dilihat. Kita perhatikan perasaan kita macam mana. Lihat darah ini banyak ke sikit. Kalau perasaan kita menganggapnya sikit-sikit, kalau kita anggap itu banyak, maka banyak. Ataupun ramai-ramai tengok itu banyaknya darah, itu najis, berarti banyak. Kalau dia tak apalah ni sikit saja, maka dia dihukumkan sedikit, maka dimaafkan. Termasuk yang dimaafkan ialah darah nyamuk, darah kutu dan sebagainya. Maka itu semuanya dimaafkan. Umpamanya kalau darah jerawat, umpamanya itu yang biasa. Kalau dia pecah ataupun sebagainya berdarah ketika kita sembahyangnya tidak batal. Kecuali kalau sekiranya darahnya banyaklah sampai meleleh tak janggutnya. Nah, itu dah dikira banyak. Maka sembahyangnya batal lah, pergi basuh dulu. Tetapi air wuduknya tak batal. Air wuduknya tidak batal. Cuma najis wajib basuh, kemudian barulah mulakan sembahyang semula. Itu tempat bahagian wuduk, nanti sampai kepada babnya kita bincangkan. Nah, kemudian satu masalah lagi tentang air kencing dan tai binatang. Pendapat jumhur menyatakan adalah najis. Tapi ada pendapat yang menyatakan bahawa tai dan kencing binatang yang halal dimakan dagingnya tidak najis. Itu ada khilaf. Pendapat yang pertama menyatakan sama ada dia halal dimakan dagingnya ke haram dimakan dagingnya, maka najis tai dan kencingnya adalah najis. Ni tai yang kencing saja hukumnya. Muntah itu tidak ada khilaf. Muntah dia adalah najis. Nah, jadi kita tahu bahawa muntah dia adalah makanan yang kita makan dah sampai ke urat besar, dah sampai ke perut. Kemudian dia keluar balik melalui mulut. Itu namanya muntah. Tapi kalau melalui dubur, itu namanya tai. Nah, dia daripada makanan juga. Bagaimana kita nak tahu dia dah sampai ke perut, usus besar ataupun belum? Baunya tadi. Kalau sekiranya baunya masam, berarti dah sampai ke perut. Sebab dalam perut kita ada sejenis acid, maka dia baunya masam. Jadi apabila makanan dah masuk ke perut, dia keluar balik, pasti baunya masam. Maka itu adalah muntah. Tapi kalau kita dah makan, keluar balik, dia masih lagi bau makanan, tak bau masam, berarti itu bukan muntah. Dia belum sampai ke perut. Mungkin dekat kerongkong sini, kemudian tersedak dan sebagainya, keluar balik. Jadi kita cium, kalau bau masam dia muntah. Kalau dia tidak bau masam, masih lagi bau makanan, maka dia bukan muntah. Maka muntah hukumnya najis, sama ada muntah manusia ataupun muntah binatang. Kucing selalu muntah kan, maka itu adalah najis. Adapun kencing dan tai,
Itu yang ada khilaf. Pendapat yang menyatakan bahawa binatang yang halal dimakan dagingnya saja, seperti kambing, lembu, ayam, burung dan sebagainya yang halal. Tapi kalau burung yang memakan mangsanya dengan jarinya ataupun tangkap dengan jarinya, maka itu adalah haram. Maka dia juga dia termasuk binatang yang haram dimakan dagingnya. Tapi kalau burung yang makan menggunakan paruhnya, dia patuk, maka itu hukumnya halal. Itu burung, mana satu yang halal, mana satu yang haram, itu berdasarkan kepada hadis. Kalau sekiranya dia menggunakan kukunya untuk menerkam mangsanya, maka dia adalah haram memakannya. Tapi kalau dia memakan makanannya dengan paruhnya tadi, dan juga dia menerkam mangsanya dengan paruhnya, maka ianya adalah halal. Dan biasanya binatang yang halal dimakan ialah binatang yang makannya adalah rumput rampai. Dan binatang yang memakan bangkai biasanya dia adalah haram dimakan dagingnya. Dasarnya ialah ataupun punca khilaf ataupun perbincangan timbulnya perselisihan pendapat antara dua golongan yang menyatakan najis dan tidak najis, ialah bahawa terdapat riwayat bahawa Rasulullah SAW pada satu ketika didatangi oleh sebuah kabilah, satu kabilah yang tinggal di pinggir kota Madinah. Lalu mereka datang ke Madinah. Lalu mereka duduk beberapa hari di Madinah. Oleh kerana mereka tak terbiasa dengan cuaca Madinah, lalu mereka terkena penyakit gatal-gatal kulit. Lalu mereka datang mengadu kepada Nabi SAW apa yang menimpa mereka. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka agar meminum susu unta dengan air kencingnya. Artinya Nabi suruh mereka meminum air kencing unta dengan susunya sekali. Artinya campurlah kencing dengan susu unta tadi. Lalu mereka pun meminumnya, melakukannya. Selang beberapa hari mereka datang lagi kepada Nabi. Lalu mereka menyatakan, Alhamdulillah Allah Ta'ala telah menyembuhkan. Berarti itu sebagai obat. Dan kedua, terdapat hadis yang sahih, yang mana hadis Rasulullah SAW menyatakan bahawa Allah tidak menjadikan benda yang najis itu obat. Ataupun Allah Ta'ala tidak menjadikan obat daripada benda yang najis. Artinya benda yang najis tak akan dijadikan obat oleh Allah. Dan Allah Ta'ala tidak menjadikan penawar ataupun obat daripada benda-benda yang najis. Lalu Rasulullah jadikan obat air kencing unta tadi bercampur dengan susu. Kalau dah campur dengan susu dengan air kencing kalau najis, ya susunya bernajis, tak boleh diminum. Lalu Rasulullah suruh mereka minum sebagai obat untuk penawar penyakit gatal-gatal mereka tadi. Dan Rasulullah menyatakan Allah Ta'ala tidak menjadikan benda yang najis itu sebagai obat. Dan juga Allah Ta'ala tidak menjadikan obat daripada benda-benda yang najis. Jadi Rasulullah suruh minum air kencing. Itu menunjukkan bahawa air kencing binatang yang halal, iaitu unta. Jadi unta adalah binatang yang halal dimakan dagingnya, maka dia adalah tidak najis. Begitu juga banyak riwayat yang lain, yang mana para sahabat Rasulullah SAW membenarkan para sahabat sembahyang di kandang kambing, tapi Rasulullah larang sembahyang di kandang unta. Lalu bila ditanya, Rasulullah mengatakan bahawa unta itu berbahaya. Artinya kalau kita sembahyang dekat kandang unta, dia naik angin, dia sepak kita, boleh mati. Nah, tengah sujud dipijaknya. Tapi kambing, Nabi kata dia adalah binatang jinak. Jadi daripada mana menunjukkan bahawa kencing dan tai kambing tidak najis? Kalau boleh sembahyang dekat kandang kambing, dalam kandang kambing, kambing bila nak buang air besar, buang air kecil, dia pergi tandas. Kat mana dia buang air? Dia dekat situ jugalah. Tempat dia duduk, tempat dia makan, tempat dia tinggal, kat situ juga dia buang. Tapi Nabi benarkan sembahyang.
Jadi itu menunjukkan bahawa ia tidak najis. Kalau najis, sembahyang tidak sah. Mungkin pakai alas. Sahabat dulu mana ada pakai alas? Masjid pun tak ada alas. Semua pasir saja. Sekarang dah kapet, patutnya syukur alhamdulillah. Itu pun ada yang komplain juga. Masjid Nabi dulu pasir saja. Dan para sahabat bila pergi ke menggembala kambing di padang pasir, mereka sembahyang itu saja. Tak sibuk-sibuk bawa sejadah atau apa sebagainya. Lalu sahabat tanya dengan Nabi, Nabi benarkan. Dan kita tentu sekali tempat pemeliharaan kambing, tempat ternak kambing, tentu sekali ada tahi dan kencingnya tadi. Itu dalil yang kedua menunjukkan bahawa tahi dan kencingnya adalah suci, tidak najis. Jelas itu dah dasarnya. Tapi pendapat yang jumhur ulama, yang 4 juga, mazhab yang 4, menyatakan bahawa ianya adalah najis. Sama ada yang halal dimakan dagingnya ataupun yang tidak halal dimakan dagingnya, tahi dan kencingnya adalah najis. Dia kembali kepada hukum asal, yang mana dalil yang sah menyatakan bahawa kencing dan tahi itu adalah najis, maka dia umum. Jelas? Saya bentangkan ini tujuannya bukan untuk bingung. Tujuannya supaya kita tidak timbul kebingungan. Kalau nampak orang lain buat yang kita faham selama ini dia najis. Lalu ialah umpamanya kita tengah sembahyang, lalu seorang tadi tengah sujud, kita nampak tapak kakinya ada tai burung. Macam mana? Macam mana? Nak tegur ke tak nak tegur? Lalu kita tegur, awak ada najis, pergi sembahyang balik. Dia tengok tapak kakinya, lalu dia ambil tisu, lalu dia buang, dia kesat, lalu dia terus sembahyang. Dia tak ulang balik sembahyangnya. Kita nak gaduh je tak? Kita susah gaduh, kita tahulah. Dia pegang pada pendapat yang menyatakan bahawa tahi dan kencing binatang yang halal dimakan dagingnya tidak najis. Ya kita terus gaduh. Kalau dia lalu dia basuh pergi keluar, lalu dia basuh kakinya, kemudian dia balik semula, dia ulang sembahyangnya, berarti kita tahu dia pegang pendapat jumhur yang menyatakan najis. Sudah, itu saja. Jadi kita pun tidak buruk sangka dengan dia, dan kita tidak tuduh dan tidak timbul persoalan apa-apa, kerana memang ada perbahasannya, dan kedua-dua pendapat punya dalil. Dalilnya daripada hadis yang sahih. Jadi dalam masalah ini terbuka. Kita berlapang dah jadi. Jadi kita macam mana? Dia terpulang. Mana yang kita faham, mana yang kita pelajari, itu yang kita pegang. Jadi tujuan saya bentangkan, sebagaimana saya nyatakan berkali-kali, ialah supaya kita tidak buruk sangka dengan orang yang berpegang kepada pendapat yang berbeza dengan pendapat kita dalam hukum fikih. Kalau dalam masalah akidah, itu tak ada. Kerana dalam akidah tak ada khilaf. Dalam keimanan, dalam bentuk-bentuk akidah, keimanan dan kepercayaan, itu tidak ada khilaf. Empat mazhab semua sama. Tetapi dalam masalah hukum fikih, maka dia ada khilaf. Kita berlapang dada dalam masalah ini. Sama seperti kunut waktu salat subuh, ada yang mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan sunat, lalu imam yang lain Hanafi, Hambali, Maliki menyatakan tidak sunat. Imam Hambali menyatakan witir setiap malam sunat baca doa kunut. Imam Syafi'i mengatakan tak sunat kecuali 15 terakhir bulan Ramadan saja sunat baca doa kunut ketika witir. Itu khilaf. Masing-masing punya dasarnya. Apabila kita tengok dalil yang dipegang, maka kita akan merasa puas. Dan kita tidak akan menuduh para ulama kita suka bergaduh ataupun sebagainya. Jadi itu yang kita perlu untuk ada maklumat agak. Sebab kalau dulu 20 tahun, 30 tahun dulu tidak perlu untuk kita bentangkan, sebab dunia kita masih lagi tertutup. Tapi sekarang dah terbuka. Internet buka saja kita boleh tengok. Macam-macam maklumat, macam-macam pendapat dan sebagainya. Yang baik pun ada, yang jahat pun ada, tentang perbincangan agama pun ada, perbincangan tentang fikih pun ada. Berarti kita boleh jumpa dengan orang-orang Islam daripada berbagai-bagai pelosok dunia yang mempunyai pendapat mazhab yang berbeza-beza. Jadi kita tahu kalau perkara ini berlaku, maka kita tahu dia ini pendapat yang begini. Jadi tak salah.
bahawa dia adalah mengikut pendapat yang betul kerana ada dalilnya sebab kita dah tahu. Tapi kalau kita tak tahu, itu yang timbul masalah. Itu yang kadang-kadang kita tuduh dan kadang-kadang kita buruk sangka dan sebagainya. Jadi apabila kita ada ilmu, kita ada maklumat, maka kita lebih mudah untuk berlapang dada. Itu tujuan saya tadi, bukan untuk membingungkan dan sebagainya. Artinya tak salah kalau kita terus berpegang pada mazhab Syafi'i yang kita pelajari sejak dulu, mengatakan bahawa tai binatang najis, ya najis. Nah, memang dalilnya pun kuat. Dalilnya pun sahih daripada hadis dan Al-Quran. Tidak perlu untuk kita ikut pendapat yang mengatakan tidak najis. Tapi kalau ada orang yang berpegang kepada tidak najis, kita jangan salahkan. Kalau dia jadi imam, ya kita ikutlah. Sebab sembahyang dia sah. Sebab bagi dia sembahyang dia sah. Sembahyang dia tak batal. Sebab itu tidak najis. Maka kita terbuka dalam masalah ini tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang sempat kita bincangkan. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan ini pada pengajian minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya. Semua saya nak kaitkan kenapa kitab ini dia membincangkan tentang akhlak atau sifat-sifat hati. Tetapi kenapa dibawa bab-bab fikih? Satu, yang dibincangkan hanya dalam bab ibadat saja. Bersuci, salat, puasa, zakat, haji saja. Bab yang lain daripada fikih tak dibincangkan. Kerana dia merupakan dasar. Maka itu adalah sesuatu yang akan menjadi platform kepada iman kita tadi. Bagaimana akhlak kita, pribadi kita terbentuk, bagaimana kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dibincangkan oleh penulis. Sebenarnya bukan kita nak bincangkan tentang hukum fikih, tapi ianya ada kaitan dengan perasaan hati tadi. Macam tadi kita katakan, kalau kita dah faham, maka kita tidak timbul buruk sangka. Apabila timbul buruk sangka, maka timbul benci. Apabila timbul benci, timbul permusuhan. Maka itu sudah dihinggapi hati kita oleh penyakit hati. Maka berarti hati kita sudah ada racun yang menghinggapinya. Dan hati itu tempat iman. Dan itu boleh menjejas keimanan kita tadi kerana sifat-sifat hati yang buruk tadi disebabkan oleh masalah fikih tadi. Kerana kita tak faham, lalu kita jadi buruk sangka, lalu kita saling tuduh-menuduh, lalu kita saling membenci dan sebagainya, boleh merosakkan perasaan hati kita tadi. Itu dia punya hubung kaitnya tadi dengan perbahasan kitab ini yang membincangkan tentang akhlak ataupun sifat-sifat hati. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la